Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Hadirin hadirat sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja kita yang bertajuk Kemudaratan Jenayah Cyber kepada Negara. Bersama saya Muhammad Azim bin Rahim pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini masalah jenayah cyber dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan kepada semua pihak dan menjadi satu perkara yang serius di kalangan masyarakat kita. Justeru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih dalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, panel yang pertama ialah saudari Aisyah. Apa khabar saudari Aisyah? Alhamdulillah baik. Panel yang kedua, Azlina. Apa khabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Panel yang ketiga, Anis. Ada? Apa khabar? Ada. Terbaik. Panel yang keempat, Ahmad Kushairi. Ada? Ada, alhamdulillah. Sihat, sejahtera. Dah makan Alhamdulillah. Sudah. Keempat-empat panel kita ini merupakan mahasiswa tahun 1 daripada ijazah sarjana ilmu dakwah daripada Fakulti Contemporary Islam. Jadi tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan soalan panel yang pertama. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan jenayah cyber dan kenapa perkara ini boleh berlaku? Saudari Aisyah. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Okey, mari kita ketahui maksud jenayah cyber. Jenayah cyber ini merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber ini terdiri daripada unsur penipuan, kerosakan, pengubahsuaian program atau data komputer, pencurian maklumat, penggodaman dan lain-lain. Pelakuan jenayah ini melibatkan seseorang individu atau sekumpulan orang serta mampu menjangkaui batasan dari sesebuah negara ke negara yang lain dalam tempoh masa yang singkat dan tidak terhad batasannya. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Ianya kerana kemunculan internet sebagai satu alat komunikasi yang sering digunakan pada masa kini. Pelbagai laman sosial yang telah dicipta seperti Instagram dan Facebook telah mendorong individu untuk mendedahkan maklumat peribadi mereka seperti alamat, nombor telefon dan gambar. Perkara ini tanpa disedari telah menyebabkan penjenayah cyber menggunakan butiran tersebut untuk perkara yang tidak baik. Selain itu, penggunaan perbankan atas talian secara meluas diperkenalkan kepada pengguna. Terdapat beberapa pihak yang mengambil kesempatan daripada kemajuan teknologi ini dengan menggunakan taktik pemalsuan. Dan yang terakhir ialah masyarakat kini yang kekurangan pengetahuan dalam pengendalian komputer. Kebanyakan penjenayah cyber ini adalah seorang profesional dan berpengetahuan. Dengan itu, ramai orang menjadi sasaran kerana mereka tidak tahu cara untuk mengendalikan internet itu dengan baik. Terima kasih. Sekian daripada saya. Balik kepada saudara moderator. Terima kasih kepada saudari Aisyah. Jadi seterusnya, soalan kedua kepada panel yang kedua kita. Saudari Azlina. Ya, saya. Gangguan seksual melalui media sosial merupakan salah satu jenayah cyber, betul? Ia merupakan satu masalah yang serius. Apakah pendapat anda terhadap gangguan seksual melalui media sosial? Baiklah, terima kasih saudara Azim atas soalan yang diajukan. Saya amat bersetuju dengan pernyataan yang dilontarkan oleh saudara Azim yang mengatakan bahawa gangguan seksual dalam media sosial merupakan jenayah cyber. Terdapat akta yang berkaitan dengan seks cyber dan pornografi
iaitu dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 211 dan 233, akta ini melarang kandungan yang tidak senonoh, lucah, palsu, mengancam ataupun menyinggung perasaan dengan tujuan mengganggu, mendera ataupun mengancam sesiapa. Melalui akta tersebut, kita boleh mengetahui bahawa gangguan seksual di media sosial merupakan satu jenayah dan ia bukan sahaja boleh menyebabkan jenayah dan ia juga boleh dikenakan tindakan. Kerana dalam akta ini, dia ada bagi tahu tentang ia melarang kandungan yang tidak senonoh, lucah, palsu. Ini sangat berkaitan dengan gangguan seksual di media sosial. Selain itu, berdasarkan kajian Indeks Digital DCI pada tahun 2017, hampir separuh pengguna media sosial di negara ini berdepan dengan pelbagai risiko berbeza, termasuk menerima mesej beransur lucah dan gangguan seksual di dalam talian. Keputusan ini adalah daripada kenyataan Microsoft. Kenyataan Microsoft juga ada mengeluarkan bahawa kesan risiko itu adalah lebih tinggi di dalam kalangan wanita dan remaja berbanding lelaki dewasa. Baiklah, terdapat beberapa istilah dalam gangguan seksual. Saya akan menyebutkan 3 istilah. Yang pertama adalah sexting. Sexting ini bermaksud menggunakan alat digital untuk mengambil ataupun menghantar mesej yang tidak seronok ataupun gambar yang berbau lucah. Memuat naik gambar-gambar ke dalam talian mungkin kita lihat sebagai satu keseronokan. Tetapi sebenarnya ia boleh disebar dengan begitu luas dan ke laman-laman umum ia boleh menyebabkan kita berasa malu. Sebab apa? Kerana media sosial ini seperti yang kita ketahui, ia dapat disebarkan secara meluas dengan masa yang singkat. Dan secara tidak langsung, guru-guru kita, ibu bapa, keluarga boleh mengetahui apabila melihat gambar yang kita muat naik ataupun mesej yang kita hantar. Dan jika kita berusia di bawah 18 tahun, kita mungkin boleh dikenakan kesalahan pornografi kanak-kanak dan ia merupakan satu jenayah. Yang kedua, istilah yang kedua adalah pornografi. Pornografi ni adalah satu istilah yang biasa kita dengar. Pornografi ini contohlah bila kita sedang melayari internet ataupun kita sedang melanggan media sosial, mungkin kita menjumpai kandungan seksual secara tidak sengaja. Dan orang muda pula, seperti remaja lah, dia mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi dan ingin meneroka. Jadinya benda-benda macam tu, bahan lucah itu boleh jadikan dia buka dan explore dan menontonlah sebab ia dah dipaparkan dan kita ada rasa ingin tahu dan kita akan tengok. Itu adalah pornografi. Dan yang ketiga adalah grooming. Grooming ni dalam talian menerangkan tentang seseorang yang berkawan dengan kanak-kanak. Ia dihaskan seseorang yang dia hendak mendekati kanak-kanak untuk mengambil kesempatan mereka untuk tujuan seks. Orang yang mendekati kanak-kanak ini dipanggil groomers. Groomers ni boleh masuk ke rangkaian sosial yang digunakan oleh orang muda. Seperti Instagram ke, WeChat ke, tapi WeChat tu aplikasi yang lama lah. Dan groomers ni boleh berpura-pura menjadi rakan sebaya dan mereka boleh melontarkan kata-kata manis, boleh kata nak bagi hadiah, nak dapatkan kepercayaan kanak-kanak dan akhirnya apabila kanak-kanak itu percaya, jadinya groomers tu pun bertindak ke tindakan yang seterusnya. Dia mulalah nak minta video ataupun gambar yang berbau lucah. Itulah contoh grooming. Pada pendapat saya, media sosial ini merupakan pendekatan yang halus untuk membuat gangguan seksual berbanding secara fizikal. Dan ia lebih mudah lah sebab ia boleh buat dengan lebih pantas, dengan masa yang singkat dan tidak memerlukan pergerakan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara. Nampaknya berbahaya. Bahaya Betul, juga. sangat bahaya.
Jadi kita teruskan dengan soalan ketiga untuk panel yang ketiga. Saudari Anis, Ya, saya. seperti mana kita ketahui, jenayah cyber seperti scammer semakin berleluasa di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Bolehkah saudara Anis terangkan apa yang telah dimaksudkan dengan scammer itu sendiri? Okey. Terima kasih kepada saudara moderator Azim atas soalan yang diajukan itu. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan scammer? Okey, kita tahu scammer ni sekarang tengah orang kata semakin berleluasa di kalangan masyarakat hari ini. Okey. Mungkin segelintir masyarakat tidak tahu apa erti scammer ni. Dan diorang mungkin akan kata scammer kena scammer, apa tu scammer sebenarnya? Okey, saya boleh terangkan sedikit scammer tu apa ya. Okey, scammer ini merupakan sejenis penipuan atas talian yang melibatkan situasi di mana penipu itu scammer lah yang mengenal pasti mangsa mereka menerusi laman sosial ataupun laman web untuk bersua kenal seperti Messenger ataupun WhatsApp dan seterusnya, cuba untuk mendekati dan menjalinkan hubungan dengan kita. Okey, jenayah scammer ni boleh berlaku kepada setiap masyarakat, tidak kiralah kepada golongan profesional, kaki tangan ataupun warga emas ataupun pelajar seperti kita sendiri, pelajar universiti. Dan melalui laman ini, scammer ini akan menggunakan identiti yang menonjolkan mereka ni sebagai teman kita ataupun saya ringkannya sahabat ataupun saudara mara kita, mengaku dia ni sebagai saudara, ibu saudara kita, pak saudara kita ataupun sebagainya. Mereka ni sanggup menghabiskan masa dan tenaga untuk memperoleh kepercayaan mangsa iaitu kita dan menggoda mereka serta menyatakan keinginan mereka. Contohnya meminta tolong untuk buat sesuatu ataupun sekarang kita banyak dengar pasal transfer duit lah orang kata. Dan daripada pengalaman saya sendiri pun pernah kenalah scammer ni. Tiba-tiba WhatsApp minta untuk transferkan duit. Itu adalah salah satu kata teknik scammer untuk memperdayakan kita. Okey, kata-kata manis lah ataupun pujukan pertolongan mereka ni adalah dilafazkan sebenarnya merupakan sebahagian daripada skrip yang telah kerap kali digunakan dan sasaran mereka ini adalah untuk memanipulasi keadaan emosi dan kelemahan mangsa itu sendiri. Kebanyakan kita dengar macam contohnya saya kena daripada dapat mesej daripada scammer dan sahabat saya juga kena scammer yang orang yang sama dan diorang ini akan menggunakan ayat yang sama, contohnya minta tolong untuk transfer duit dan taktik-taktik mereka ni kebiasaannya menggunakan skrip yang sama. Kita boleh mengesyaki bahawa mereka ni adalah golongan scammer. Namun di sebalik semua ni, tujuan mereka ni adalah untuk memperdaya mangsa sahaja dan mengaut sejumlah besar wang ringgit daripada mangsa. Okey, itulah sedikit yang dimaksudkan dengan scammer ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya kembali kepada saudara moderator Azim. Terima kasih saudari Anis. Ya. Anis pernah kena scam Ya? Pernah banyak kali dah. Pernah. Tak semua panel jaga-jaga lah lepas ni. Bahaya tu. Ya, betul. Ya. Jadi seterusnya panel yang keempat. Soalan untuk panel yang keempat. Saudaraku Sherry. Buka mic, boleh buka mic? Ya, saya ada di sini. Boleh saudaraku Sherry yang kacak jelaskan lagi antara aspek kemudaratan sejanah cyber kepada negara dan faktor berlakunya hasil demikian. Okey, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator merangkap sahabat saya, saudara Azim. Yang saya hormati panel-panel yang hebat-hebat pada hari ini. Baiklah, untuk merungkai aspek seterusnya
aspek yang boleh mendatangkan kemunduran jenayah cyber pada hari ini yang begitu tular saban hari ini ialah body shaming. Ya, body shaming. Body shaming ini merupakan jenayah yang ramai yang tidak tahu pada hari ini. Mangsa buli cyber ataupun body shaming ini boleh buat laporan polis atau kepada pihak yang berkuasa. Kerana body shaming ini merupakan satu jenayah cyber yang cukup terkenal pada hari ini. Mengikut Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan B, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588, jika didapati bersalah boleh didenda tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Jadi jelaslah di sini bahawa body shaming ataupun dalam erti kata lain iaitu mengejek ataupun ejekan melalui media sosial merupakan satu jenayah yang sangat besar. Jadi perkataan body shaming ini iaitu perbuatan mengejek fizikal seseorang menjadi antara perkataan yang tular hingga hari ini. Dan perbuatan seperti ini seperti mengutuk, menghina dan mencaci bentuk tubuh badan seseorang adalah satu kesalahan jenayah yang boleh dikenakan tindakan undang-undang seperti yang saya nyatakan tadi. Jadi jelaslah di sini bahawa Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata undang-undang yang terpakai hari ini telah menangani pelakuan jenayah cyber berkaitan dengan body shaming iaitu di bawah Seksyen 233 1AB Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bahawa jenayah cyber body shaming ataupun kutukan ejekan melalui media sosial merupakan satu jenayah yang cukup berat. Jadi baru-baru ini telah tular satu video di mana seorang usahawan kosmetik merupakan seorang usahawan kosmetik berbangsa Melayu. Beliau telah menyatakan satu komen yang cukup tidak enak didengar bahawa dia telah menyatakan kepada penonton-penonton di siaran langsung Facebooknya ketika proses jual beli alat kosmetik, dan beliau mengatakan kepada antara penonton-penonton tegar di dalam siaran langsungnya bahawa tubuh badannya tidak cantik, tubuh badannya gemuk, tidak kurus, gemuk dan sebagainya. Itu merupakan salah satu jenayah cyber yang kita tidak sedar. Sedangkan perkataan seperti itu tidak menyenangkan penonton, mahupun kalau terkena pada diri kita juga akan mengalami perkara yang sama. Jadi mangsa-mangsa buli cyber ini berhak dan mempunyai hak untuk melaporkan perkara seperti ini kepada pihak yang berkuasa seperti polis, dan polis akan menyatakan tindakan serta-merta buat suspek-suspek yang telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak patut dikeluarkan. Jadi antara kesan-kesan yang boleh didapati buat mangsa-mangsa yang mengalami masalah body shaming yang berlaku saban hari ini, yang pertama ialah perbuatan body shaming ini akan menyebabkan mangsa lebih stres dan mungkin akan terlibat dengan gejala-gejala seperti stress eating ataupun dalam bahasa Melayunya menyebabkan dia tidak makan dan mengganggu emosi seseorang mangsa apabila terlibat dengan body shaming ini. Dan seterusnya, antara kesan terhadap mangsa body shaming ini ialah akan meningkatkan ketidakpuasan imej dan tubuh badan. Beliau akan merasakan kurang senang akan tubuh badan dirinya sendiri dan merasa tidak yakin dan sebagainya. Jadi yang terakhir sekali, ia akan meningkatkan risiko untuk mengalami kemurungan iaitu depression. Jadi bila terlalu banyak tekanan terhadap dirinya, ia akan menyebabkan satu tindakan di luar kawalan dan juga akan menyebabkannya berfikir berfikir secara tidak waras dan lebih memburukkan lagi sehingga berlakunya perbuatan bunuh diri. Jadi jelaslah di sini bahawa body shaming ataupun ejekan melalui media sosial merupakan satu jenayah cyber yang sangat berat. Jadi jelaslah di situ. Terima kasih ya saudara Azim. Itu sahaja. Jawapan yang cukup mantap daripada keempat-empat panel lah.
Saya tahu apa berkenaan isu yang kata kosmetik tu, saya tahu. Saya rasa saya tahu. Ya. Jadi saudaraku Syahid yang tadi masa saya tanya tu, yang saya kata kacak tu adakah body shaming ke macam mana? Kalau kacak Adakah perkara itu positif, itu bukan body shaming. Oh, itu positif bagi saudaraku Syahid, itu positif. Ya, itu positif. Terima kasih Saya saudara. tanya risau saya kena. Oh, Saya tidak. tanya risau saya kena. Tidak mengapa, tidak. Okey. Kita kembali pada panel pertama, soalan seterusnya. Saudari Aisyah, adakah jenayah cyber ini memberi impak yang negatif terhadap masyarakat kita di Malaysia? Terima kasih saudara moderator. Betul tu saudara. Sebagaimana kita tahu, jenayah cyber yang berlaku pada masa kini sangat mendatangkan impak yang negatif terhadap masyarakat di Malaysia. Antara kesan yang jelas dilihat ialah jenayah cyber ni boleh menjatuhkan maruah seseorang akibat daripada penyebaran fitnah. Perkara ini akan memburukkan imej seseorang itu bukan sahaja di mata masyarakat, bahkan juga agama serta negara. Contohnya, sekiranya fitnah dilemparkan kepada sesebuah syarikat, sudah tentulah syarikat itu akan mendapat kerugian kerana kehilangan para pelabur dan pelanggannya. Okey. Seterusnya, jenayah cyber ni boleh menjatuhkan maruah orang lain dengan mendatangkan kerugian kepada mangsa. Sebagai contohnya, penjenayah cyber ini menipu mangsa dengan skim cepat kaya atau penjualan sesuatu barang yang tidak bermutu. Perkara ini akan mendatangkan kerugian yang besar kepada pengguna atau masyarakat. Tidak kurang juga penjualan khidmat perubatan yang tidak berkualiti menyebabkan kerugian kepada pesakit yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Okey. Kesan yang seterusnya ialah peningkatan terhadap jenayah sosial juga boleh berlaku. Ini disebabkan kerana kewujudan laman-laman web pornografi yang menyebabkan penyebaran bahan lucah, kewujudan laman-laman web pornografi yang menyebabkan penyebaran bahan-bahan lucah. Secara lazimnya, remajalah golongan yang paling terpengaruh dan terkesan dengan jenayah cyber ini. Kerana mereka cenderung, seperti yang panel kedua cakap, golongan remaja ni cenderung untuk mencuba dan mempelajari sesuatu yang baru. Lantas, ianya akan merosakkan akhlak dan moral generasi Y atau generasi masa kini, sehingga berlakunya beberapa kes seperti kes khalwat, zina dan pembuangan bayi. Baik, terima kasih. Itu saja daripada saya. Balik semula kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Anis. Saya cukup setujulah dengan jawapan tadi, kata dengan skim cepat kaya kan. Ramai kalau kita tengok dalam kalangan mahasiswa sendiri, dalam kalangan mahasiswa berebut untuk nak kaya pembebasan kan. Kau nak cari duit kan, join club tu je, hanya semata cari duit, pergi seminar sampai ke jauh-jauh, last kena tipu. Okay. Sebab apa? Sebab remaja ni sikap ingin tahu dia mendalam, nak mencuba semua, sesuatu baru. Last terkena. Okay, soalan seterusnya kepada panel yang kedua, saudari Azlina. Okay, masa pun mencemburui kita, masa. Baik. Okay. Soalan yang berbunyi, apakah langkah-langkah pencegahan yang boleh dilakukan untuk mengatasi gangguan seksual di media sosial? Baik saudara Azim, terima kasih. Saya akan cuba menjawab seringkas-ringkasnya. Baik, saya ingin mengulang kembali hujah ataupun kenyataan yang dinyatakan oleh panel yang keempat. Okey, panel keempat berkata bahawa kesan mereka yang mengalami orang kata yang terkena body shaming, orang yang mengejek, menghina melalui media sosial ni, okey, boleh menyebabkan kemurungan, boleh menyebabkan kita bunuh diri, dan itu sebenarnya adalah kesan kepada setiap jenis jenayah cyber. Okay, seperti yang saya kupas sebentar tadi, iaitu gangguan seksual. Jadi apabila ada orang yang cuba hendak membuat gangguan seksual di media sosial,
mereka juga akan mengalami perkara yang sama. Mereka akan rasa stres, akan merasa kemurungan dan kenapa orang tu buat macam ni, dan akhirnya boleh menjadikan kita ada perasaan ingin bunuh diri sendiri sebab kita tak nak melalui perkara itu. Sampai begitu sekali. Jadinya perkara-perkara itu sebenarnya boleh kita atasi. Okay, terdapat langkah-langkah yang kita boleh atasi daripada gangguan seksual ini di media sosial, iaitu yang pertama, yang paling penting sekali ialah kita kena secara metafiziknya, iaitu ilmu yang luar daripada fizik. Kita perlu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kalau dalam Islam kita perlu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran, ayat surah Al-Isra ayat 32, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqrabuz zina, yang bermaksud jangan mendekati zina. Dan gangguan seksual di media sosial ini adalah salah satu jenis kita mendekati zina. Jadinya sebenarnya kita, kalau kita dah mendekatkan diri kita dengan Allah, kita akan cenderung untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya, termasuk tidak mendekati zina. Dan yang kedua, seperti yang saya beritahu sebentar tadi masa saya kupas slot yang pertama, saya berkata bahawa wanita merupakan risiko yang tinggi untuk mendapat gangguan seksual. Kerana apa? Kerana wanita ini mempunyai daya tarikan yang tersendiri, dan lelaki tertarik dengan jantina yang berbeza, iaitu perempuan. Jadinya sebagai seorang wanita, kita perlu menjaga kita punya kita kena menjagalah, jangan orang kata muat naik gambar-gambar yang berunsur orang kata boleh menarik perhatian lelaki. Janganlah memuat naik gambar yang tidak menutup aurat. Jadi itu boleh menarik perhatian lelaki untuk membuat gangguan seksual. Kita sebagai seorang wanita kena berasa malu, jaga kita punya etika. Dalam istilah falsafah, kita kena jaga etika kita sebagai seorang manusia. Okey, itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Betul. Terima kasih kepada saudari Azlina. Ya. Kita dekatkan diri dengan Tuhan, insya-Allah kita jauh daripada perkara-perkara yang mungkar, orang kata. Kan? Betul. Di dalam keadaan yang orang kata zaman fitnah, kan? Zaman jenayah cyber, zaman ni kita kena tengok kebergantungan kita kepada siapa, kan? Kita punya kata pasak kita tu kepada iman kita. Allah. Iman kita kuat, insya-Allah. Semua okey. Tapi jangan lupa masa menceburi kita. Betul. Minta maaf. Kepada penanya ketiga, saudari Anis. Okey, soalan. Yeah. Bagaimanakah kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab mengambil langkah berjaga-jaga supaya tidak mudah terpedaya dengan para scammer ini? Okey. Saya cuba ringkaskan cara dia, ya. Sebab masa menceburi kita, sangat. Okey. Sangat. Untuk mengelakkan diri kita ni daripada menjadi mangsa kepada para scammer ni, adalah lebih baik kita ni sebagai pengguna melengkapkan diri dengan segala pengetahuan sejajar dengan peredaran masa. Okey, dengan kemunculan alam cyber yang serba canggih ni, kita juga perlu lebih pintar. Sekiranya kita dapat panggilan daripada scammer, sebelum mengambil sebarang tindakan adalah lebih baik kita membuat usul periksa dan penyelidikan tentang panggilan tersebut. Adakah dia tu betul-betul kita kenal, ataupun tidak pernah telefon, tiba-tiba telefon. Kena usulkan benda tu. Dan di sini kita dapat lihat kita sebagai manusia perlu berfikir secara logik, di mana kita perlu fikir mengenai pasti pokok masalah terlebih dahulu dengan membuat klasifikasi dan seterusnya, buka fikiran, berbincang, melihat pro dan kontra tiap-tiap tanggapan. Dan keduanya, mengajukan berfikir dengan kritikal, logik
sistematik, teratur dan mendalam tanpa gangguan emosi. Maknanya bila kita dapat panggilan tu, kita tidak perlu panik ataupun takut. Apabila kita rasa panik dan takut, semestinya kita akan membuat perkara yang kata di luar kotak. Benda yang salah, betul? Oleh sebab itu, kita ni perlulah berbincang sekiranya kita dikelilingi pelbagai masyarakat, sahabat, keluarga. Kita perlu berbincang dengan mereka terhadap perkara yang berlaku macam scammer ni. Tanya pandangan mereka. Adakah kita perlu ikut ataupun kena buat satu tindakan ataupun sebagainya. Bersama-samalah kita membendung para scammer ini dengan menjadi lebih pintar daripada mereka. Okey, lebih pintar daripada mereka. Fahamkah maksud saya? Itu sahaja daripada saya. Saya kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada Saudari Anis. Dia dalam perkara macam ni kita kena lebih cekap daripada scammer tadi. Yes. Kita kena lebih cekap. Yalah, zaman pun dah maju ni, kita ke belakang, kita kena pun maju juga. Yes. Okay. Panel yang keempat, soalan yang terakhir untuk hari ini. Ya. Sebelum kita mengakhiri bual bicara kita pada hari ini, boleh tak Saudara Hushairi terangkan langkah-langkah yang boleh diketengahkan untuk mengatasi masalah jenayah cyber yang berlaku Saban hari ini? Oh ya, baik. Terima kasih Saudara Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, antara langkah-langkah pencegahan untuk kita menangani gejala jenayah cyber melalui body shaming ini, saya dah gariskan beberapa panduan. Antaranya yang pertama ialah sebagai mangsa yang terlibat dengan gejala ini, sebagai mangsa, yang pertama sekali mestilah menerima diri kita seadanya. Maknanya dalam konteks epistemologinya, menerima diri kita seadanya ialah bersyukur tentang apa yang dah diciptakan ke atas diri kita. Jadi secara tidak langsung ia akan mendatangkan sesuatu yang positif, impak positif dalam diri kita, dalam menangani pelbagai cemuhan, ejekan daripada penonton-penonton ataupun orang ramai. Contohnya, awak ni hitam lah, awak ni gemuk lah, engkau ni kecil lah, kurus lah dan sebagainya. Jadi dengan kita mensyukuri ataupun menerima takdir diri kita seadanya, secara tidak langsung kita akan set dalam fikiran kita sesuatu perkara yang positif, dan biarlah orang nak cakap apa pun, asalkan diri aku bahagia, asalkan diri sendiri bahagia dan senang tanpa ejekan dan cemuhan daripada orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menerusi penonton-penonton dan juga orang-orang yang terlibat secara tidak langsung dengan gejala jenayah cyber body shaming ini. Sesetengah orang tidak perasan dan tidak sedar apa yang diperkatakan olehnya, sehingga boleh menyebabkan seseorang itu berasa sakit hati dan tidak senang menerusi ayat itu sahaja. Jadi antara langkah-langkahnya telah diajar di dalam Islam. Menurut hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Jadi Rasulullah SAW telah menekankan kita bahawa untuk menyatakan sesuatu perkara, mestilah perkara yang baik. Ataupun tidak tahu nak bercakap apa, lebih baik diam. Jadi sungguh cantik, Islam telah ajar akhlak mahmudah daripada awal lagi tentang kepribadian diri kita. Jadi secara tidak langsung akan terkesanlah buat penonton-penonton supaya tidak terlibat dengan gejala yang tidak diingini seperti body shaming ini. Jadi jelaslah bahawasanya jenayah cyber body shaming ini merupakan perkara yang bukan remeh, tetapi perkara yang cukup besar sehingga mendatangkan keburukan dan kemudaratan buat mangsa-mangsa yang terlibat. Jadi jelaslah di sini secara kesimpulannya bahawa body shaming bukan perkara yang biasa-biasa. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih Saudara Azim. Terima kasih Saudara Hushairi atas perkongsian tu. Betul lah, kita kena belajar bersyukur kan. Sebab kalau kita tengok masyarakat sekarang, remaja kan, ataupun muda-muda kan. Ya. Asyik dengar insecure. Yes. Betul.
Kita kena bersyukur. Yakin dengan diri sendiri sebab setiap manusia Positif. tu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul. Kalau berkulit gelap, ada manisnya. Betul? Yes. Betul. Jadi sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Ya. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri sendiri. Wallahu alam, saya akhiri forum remaja kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih moderator dan panel-panel.